Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kuliah kita hari ini akan membincangkan topik 1 bagi subtopik 1.2. Memahami susur masa etika dan peradaban berdasarkan pra-kolonial, kolonial dan pasca-kolonial. Baiklah para pelajar, diharapkan di akhir kuliah ini pelajar akan dapat membina kerangka pemikiran dan analisis penghayatan etika dan peradaban berdasarkan susur masa. Baiklah para pelajar, di skrin hadapan anda ada 2 peta dan 1 gambar. Ada 2 peta dan 1 gambar. Saya ada beberapa soalan yang ingin diberikan kepada anda. Soalan saya yang pertama, apakah yang anda lihat daripada gambar ini? Apakah yang anda lihat daripada gambar ini? Soalan saya yang kedua, apakah yang anda fikirkan daripada gambar ini? Apakah yang anda fikirkan daripada gambar ini? Dan soalan saya yang ketiga, bagaimana anda ingin kaitkan dengan etika? Bagaimana anda ingin kaitkan dengan etika? Baiklah para pelajar, saya tinggalkan soalan-soalan ini kepada anda untuk anda fikir-fikirkan dan bincangkan dan hantar selepas kuliah kita tamat. Baiklah para pelajar, ini adalah isi perbincangan kuliah kita pada hari ini, iaitu memahami etika. Ini pembentukan berasas susur masa, yang mana ianya terbahagi kepada 3 peringkat. Yang pertama pada zaman pra-kolonial, yang kedua pada zaman kolonial dan yang ketiga pada zaman pasca-kolonial. Baiklah para pelajar, bagaimanakah istilah adab, adat istiadat, adat resam, etika, etos dan etiket ini wujud dalam peradaban kita? Bagaimana? Sebenarnya, istilah adab, adat istiadat, adat resam telah ada dalam masyarakat di tanah Melayu. Konsep etika tradisional ini telah diamalkan di kepulauan wilayah Melayu sejak sekian lama. Ditambah pula proses migrasi menjadikan istilah adab, adat istiadat, adat resam kekal hingga ke hari ini. Manakala istilah etika, etos dan etiket ini telah datang pada zaman kolonial. Dan daripada itu, kita telah guna pakai di negara kita hingga ke hari ini. Baiklah para pelajar, kita tengok perincian yang seterusnya mengikut peringkat masa. Ini adalah peringkat yang pertama, iaitu pada zaman pra-kolonial, di mana pada zaman ini negara kita belum dijajah oleh penjajah Eropah dan belum juga dikenali sebagai Malaysia. Masyarakat kita telah mengamalkan adab sopan yang tinggi. Sebagai contoh, dalam gambar ini, bagaimana seorang rakyat menghormati raja sebagai pemerintah dengan merendahkan tubuh apabila ingin menyampaikan sesuatu. Yang kedua, merendahkan tubuh apabila berjabat tangan dengan orang yang lebih tua. Yang ketiga, menundukkan sedikit tubuh apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Ini adalah di antara contoh adab sopan yang telah diamalkan sejak sekian lama. Baiklah para pelajar, ini adalah peringkat yang kedua, iaitu pada zaman kolonial. Pada zaman ini, negara kita telah dijajah oleh orang Eropah. Kolonial telah membawa adab, adat istiadat dan juga adat resam mereka yang dikenali sebagai etika, etos dan etiket dalam kehidupan dan sistem pemerintahan mereka. Masyarakat Melayu yang mempunyai hubungan secara langsung dengan pihak kolonial British pada ketika itu telah melihat dan mengadaptasi secara tidak langsung dalam kehidupan mereka. Ini disebabkan sistem pemerintahan di tanah Melayu pada ketika itu menggunakan sepenuhnya sistem pemerintahan kolonial British. Sebagai contoh, cara makan, cara tabir hormat, cara memberi salam,
cara berpakaian dan sebagainya telah mengikut etika formal kolonial. Baiklah para pelajar, ini adalah peringkat yang ketiga iaitu pasca kolonial atau dikenali sebagai selepas penjajahan ataupun era kemerdekaan. Yang mana pada zaman ini etika tradisional dan etika moden telah digunakan. Yang mana variasi ini bukan sahaja hasil daripada peninggalan kolonial tetapi dikembang luas oleh globalisasi ICT. Etika tradisional dan etika moden telah bercampur dan menyebabkan sedikit sebanyak identiti kita sebagai masyarakat Malaysia berubah mengikut suasana keadaan yang berbeza-beza. Hari ini, jika kita lihat pada hari ini, banyak berlakunya pelanggaran etika. Ini kerana kurangnya penghayatan etika dalam kalangan kita. Sebagai contoh, kita tengok gambar di sebelah ini. Menggunakan bahasa yang bercampur, yang mana bahasa menunjukkan bangsa kita. Baiklah para pelajar, ini adalah contoh etika acuan Malaysia, iaitu yang pertama, gambar yang pertama, memberi salam apabila kita memasuki kawasan rumah orang lain. Yang kedua, kita perlu menjaga kemudahan awam ataupun menggunakan kemudahan awam secara berhikmah, secara baik. Yang ketiga, kita perlu beratur apabila kita berurusan di premis kerajaan. Yang keempat, kita perlu membuang sampah ke dalam tong sampah. Kita perlu menjaga kebersihan. Baiklah para pelajar, sebagai kesimpulan, kita adalah generasi yang hidup dalam era globalisasi ICT, perlu menghayati makna etika dan peradaban yang telah diacuankan dalam negara kita. Selain itu, kita juga perlu mempelajari dan menguasai etika supaya kita akan tetap mempunyai identiti kita sebagai rakyat Malaysia walau di mana kita berada. Di sebelah ini adalah contoh nilai murni yang boleh diamalkan. Yang pertama, kita perlu menghormati orang yang lebih tua. Manakala orang yang lebih tua perlu menyayangi orang yang lebih muda. Yang kedua, kita perlu berbaik dengan jiran walaupun berlainan bangsa dan agama. Yang ketiga, sering mengucapkan terima kasih apabila kita menerima perkhidmatan ataupun pertolongan daripada orang lain. Baiklah para pelajar, ini dahulu perbincangan kita untuk hari ini. Semoga para pelajar mendapat manfaat daripadanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.